Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Terima kasih kerana bersama kami dalam naratif khas pada malam ini. Berbaki beberapa jam saja lagi, tidak sampai 2 hari sebenarnya sebelum kita menunaikan tanggungjawab untuk mengundi bagi pilihan raya umum Dewan Undian Negeri ke-15 di 6 buah negeri. Alhamdulillah, sebenarnya ini ruang dan juga kesempatan untuk kita membawakan apakah sebenarnya perihal dan juga perspektif yang boleh kita gambarkan dalam kemeluk politik dan juga lanskap politik tanah air, khususnya di negeri-negeri yang akan dipertandingkan nanti. Naratif politik Pantai Timur, malam ini saya amat bersati secara eksklusif. Kita bawakan Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad, Naib Presiden Keadilan Merangkap Pengerusi Keadilan Kelantan dan Terengganu. Assalamualaikum, selamat malam. YB, apa khabar? Salam. Selamat malam. Terima kasih YB. Pertamanya kita mulakan dengan pelantikan YB selaku Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Kelantan dan Terengganu. Seperti mana yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini memegang mandat yang besar di pundak YB sendiri untuk memastikan agar tujuan kempen dan juga tujuan politik di Kelantan dan Terengganu itu dapat berpihak kepada PH ataupun PKR khususnya. Jadi apa mungkin perancangan yang dilakukan untuk hari-hari dan juga baki yang terakhir bagi Kelantan dan Terengganu ini, YB? Ya, ini memang satu tugas yang mencabar, saya boleh katakan, ya, dalam banyak-banyak negeri. Saya dapat Kelantan dan Terengganu. Kedua-dua kerusi yang bukan sahaja keadilan, malah Pakatan Harapan tidak ada satu pun kerusi dalam pilihan raya 2018. Ini kerana pelantikan saya dibuat sejurus sebelum PRU 2022 yang lepas. Dan kali ini kita berdepan pula dengan PRN Kelantan Terengganu, antara dua daripada 6 negeri yang melalui PRN. Jadi bagi saya, dalam masa singkat yang saya ada, kita tahu cabaran itu memang besar. Tetapi kita juga lihat beberapa potensi. Pertama ialah bahawa kali ini kita masuk sebagai kerajaan perpaduan. Bukan Pakatan Harapan semata-mata. Tetapi kita juga ada Barisan Nasional, khususnya UMNO, yang mempunyai base yang saya fikir kita kena akui ada sedikit kelebihan berbanding Pakatan Harapan di kedua-dua buah negeri ini. Jadi dengan ini, gandingan kedua-dua ini sekiranya dapat diterjemahkan, maka ia akan memberi kita potensi yang lebih baik di kedua-dua buah negeri. Pada masa yang sama juga, kalau waktu saya dilantik itu, Datuk Seri Anwar adalah Ketua Pembangkang. Saya merupakan Ahli Parlimen Pembangkang. Kali ini beliau merupakan Perdana Menteri, saya Menteri, dan kita berada di dalam Kerajaan Persekutuan. Kita memimpin Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam konteks tersebut, saya fikir kita tawarkan sesuatu yang mana kita dapat kelebihan untuk kita bawa Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan arus pembangunan dan arus politik yang ada di peringkat pusat. Jadi itu antara kelebihan yang ada. Keinginan untuk berubah itu saya nampak selama saya turun di Kelantan dan Terengganu ialah sangat tinggi. Dan saya rasa di Kelantan ini sangat-sangat terasa bahangnya sebab sejak 1990. Waktu itu, 1990 ni, Liverpool pun masih kuat lagi. Saya masih di sekolah rendah. Itu betapa lamanya. Jadi atas dasar itu, saya fikir keinginan untuk berubah itu masih sangat tinggi. Perubahan itu dipacu oleh penolakan terhadap pimpinan sedia ada di negeri Kelantan dan Terengganu ataupun disebab kekuatan gabungan kerajaan? Kedua-dua. Tetapi memang masalah kerajaan negeri, kalau isu di Terengganu, isu tanah. Kelantan ni macam saya kata ialah soal dah berada di tampuk kuasa terlalu lama dan mungkin orang banyak mempunyai memori nostalgia tentang pentadbiran almarhum Tok Guru Nik Aziz. Tetapi mereka lihat pentadbiran yang ada pada hari ini tidak sama macam yang dulu. Pada masa yang sama, saya fikir pendekatan yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana sebab ada pernah timbul dan sikap di peringkat kerajaan persekutuan apabila berbeza mazhab politik dengan negeri Kelantan, maka Kelantan ini ditolak ke tepi. Tak dapat lebuh raya, pembesaran lapangan terbang, sedangkan itu antara yang paling sibuk, tetapi dilambat-lambatkan. Tapi Datuk Seri Anwar mengambil pendekatan, tak, ini adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan, kita akan bantu. Dan sangat pemurah. Kadang-kadang orang Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pula marah kat dia sebab dia baik sangat dengan Menteri Besar dan sebagainya. Tetapi itu pendekatan yang diambil yang saya fikir positif dan itu memberi kelebihan kepada kita. Tetapi saya masih meletakkan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sebab tempoh dia agak suntuk.
kita masih lagi bukan favourite lah, saya boleh katakan. Maknanya kita meningkat potensi kita, tetapi bukanlah favourite utama. Istilah dia underdog lah masuk ke dalam PRN ini. Ya. Bersandarkan kepada capaian dan juga bersandarkan kepada jangkaan tersebut, ia juga membawa kepada suatu kegusaran kepada pihak di sebelah sana, kerana difahamkan ada beberapa kerusi majoriti yang dahulu pada PRU ke-15 di bawah 1,000 juga akan menjadi suatu kerusi panas. Ya, mungkin akan berlaku perubahan di beberapa kerusi, tidak silap saya mungkin 4 atau 5 kerusi. Jadi apa mungkin ini dikatakan peluang terbaik untuk PHBN menebak dan juga menemburusi kawasan dan kerusi yang dikatakan sebagai kerusi panas tersebut? Saya setuju. Dia perkara yang terbaik yang kalau kita dapat lihat ialah supaya gandengan kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ini menjadi satu sinergi. 1 tambah 1 jadi 3. Kan? Sebab 1 tambah 1 pun kadang-kadang tak sampai 2. Yeah. Ya, kalau misalnya ada pengundi yang ni dia sebab kita bergandengan, dia tak nak keluar mengundi, maka dia akan jadi 1 tambah 1 jadi 1.5 contohnya lah. Jadi kita punya terbaik ialah apabila 1 tambah 1 ini kita dapat lagi pengundi atas pagar. Yeah. Dan jadi itu yang saya kata ada sinergi di sana. Saya fikir memang betul kerusi-kerusi itu ialah kerusi yang terbaik, tetapi kalau kita tengok, saya boleh bagi contoh 2008 saya bertanding di Selangor. Majoriti lawan saya 13,000. Ya. Saya pun tak mimpi, saya cakap terus terang waktu tu saya masuk bertanding. Saya ingat lepas okeylah dapat pengalaman bertanding umur 26 tahun, lepas tu cari kerja lain. Tetapi bukan saja saya menang, tetapi kami jadi kerajaan negeri. Daripada 2 kerusi pembangkang, kita jadi kerajaan negeri. Jadi benda tu tidak mustahil. Tapi macam saya katalah, saya rasa yang kalau diberi ni tanya sangkaan saya yang lebih realistik mungkin ialah untuk kita menjadi pembangkang yang kuat. Kemudian kita dapat satu batu asas di negeri Kelantan dan Terengganu, khususnya untuk Pakatan Harapan yang tidak ada kerusi ini, supaya dalam 4 tahun akan datang kita dapat menjadi betul-betul saingan untuk merebut kuasa di sana. Sebab bagi saya itu yang kita ada rancangan jangka masa pendek dan rancangan jangka masa panjang. Jangka masa panjang itu kerja dia kena bermula daripada hari ini. Selesai PRN ini, kita mula untuk PRU yang akan datang. YB menyentuh berkenaan tentang menjadi pembangkang yang baik. Itu juga memerlukan angka. Ya. Dalam perihal angka ini, pimpinan Perikatan Nasional ataupun PAS Pusat di Negeri Kelantan confident ataupun yakin mereka akan menyapu bersih ke semua 45 kerusi di Kelantan. Malah di Terengganu juga menyaksikan kalau perubahan berlaku pun hanyalah antara UMNO dan juga PAS. Ya. Pada ketika ini 22 di PAS dan juga mungkin 10 atau 11 di Barisan Nasional UMNO. Jadi apa mungkin jangkaan kerusi yang diletakkan oleh PHBN di kedua-dua negeri tersebut mungkin boleh diberikan dan juga diberitahu jumlah angka sasarannya? Saya nak jadi Pak Nujum ni saya kurang minat, gemar. Tetapi apa yang saya boleh katakan, pembangkang yang kuat. Maksudnya kalau kita ada satu presence yang ialah lebih kalau macam PH ni, sebab kita kosong sekarang. So tak ada, asalkan ada penambahbaikan daripada angka itu, peningkatan, maka dah ada ni kan. Tetapi of course tentulah kalau ada 1-2 kerusi di peringkat pembangkang di negeri Kelantan Terengganu, itu bukan pembangkang yang kuat. Ya, maknanya kita kena ada suara di Dewan Negeri, kita boleh bersuara soal orang nak naikkan gaji, nak tukar kereta rasmi, tak boleh selesaikan masalah air, itu semua kita boleh suarakan. Tetapi kalau kita setakat 1-2 orang tu, dia jadi dia punya suara tu tak kedengaran sangat. Kan? Jadi bagi saya harap peluang dapat diberikan untuk kita dapatlah mungkin yang terbaik menafikan majoriti 2/3. Dan itu menjadi base. Sebab kalau kita lihat di peringkat pembangkang di Persekutuan pun, dulu pembangkang lah, waktu tu di AP, Keadilan dan PAS, Pakatan Rakyat, kita bermula nafikan majoriti 2/3 tahun 2008. Kemudian meningkat sampai akhirnya kita gantikan kerajaan. Jadi itu yang bagi saya, plan saya ialah bagi kita nafikan 2/3 dan lepas itu kita dapat tengok satu saingan yang lebih sengit pada 4 tahun yang akan datang.
naratif yang dimainkan oleh pihak di sebelah sana ataupun pihak Perikatan Nasional banyak dimainkan setelah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memegang penjawatan sebagai PMX berkenaan tentang kelemahan komunikasi dasar kerajaan kepada Peringkat Akar Umbi, khususnya di kedua-dua negeri tersebut dan khususnya juga di Kelantan. Yang dimainkan dan seringkali dilagukan adalah berkenaan tentang isu royalty. Ini selepas pengumuman belanjawan dan banyak lagi pengumuman yang lain. Jadi bagaimana menepis dakwaan ini, kerana di pihak sana seringkali memainkan isu itu, seringkali memainkan persekutuan yang tidak langsung senada dengan apa yang diminta oleh kerajaan negeri. YB. Okey, bagi saya jawapan saya mudahlah. Pertama, PAS ni bersatu sendiri. Mereka berada di dalam kerajaan persekutuan antara tahun 2020 sehingga tahun 2022. 2 tahun mereka ada. 2 Perdana Menteri pada waktu itu. Jadi untuk mereka mengatakan bahawa adakah kita ambil tindakan yang berbeza hari ini berbanding dengan ketika mereka sebahagian daripada jemaah menteri, itu satu perkara yang mereka perlu jelaskan kepada rakyat. Okey. Kenapa perkara ini perlu dimomokkan. Kita pernah bagi, saya ingat Pakatan Harapan pun pernah bagi 400 juta kepada kerajaan negeri Kelantan. Dan soalnya ialah sejauh mana wang yang kita sampaikan, apa yang perlu kita sampaikan, kita akan sampaikan. Tetapi sejauh mana perkara itu sampai kepada rakyat, itu rakyat boleh nilai sendiri. Stesen bas di Kelantan sampai hari ini tak selesai. Bekalan air itu tak payah cakap lah. Dan ada pula boleh pula jawab, oh, orang Kelantan pandai gali telaga sendiri. Bila disebut pasal infrastruktur jalan yang sempit, dia kata, oh, jam setahun sekali, hari raya saja. Jadi ini bagi saya rakyat boleh lihat sendiri, mereka boleh nilai sendiri tentang apa yang cuba dimomokkan oleh pihak lawan. Dan komitmen sekali lagi di peringkat kerajaan persekutuan, contohnya saya pengerusi bersama dengan MB Majlis Tindakan Pembangunan Negeri. Jadi saya sendiri turun lihat bila lewat lapangan terbang pembesaran, sebab saya tahu memang Kota Baru ini lapangan terbang yang paling sibuk, antara yang paling sibuk selain daripada KLIA dan Pulau Pinang. Jadi kita beri penekanan untuk memastikan projek itu siap. Kita tak ada isu sebab ini negeri pembangkang kita nak diskriminasi. Itu bukan pendekatan kerajaan madani. Macam saya kata, saya ada banyak saudara mara di sana yang masih tinggal di sana. Saya tak boleh bayangkan, dan saya pernah, bila dulu Kelantan didiskriminasi pun, saya pun rasa saya cukup marah pada ketika itu, dan saya tidak akan ambil pendekatan yang sama. Jadi kita akan terus, perbelanjaan kerajaan di negeri Kelantan, di Terengganu adalah sangat-sangat tinggi. Jadi kita nak pastikan selepas ini bahawa ia akan memberi kesan secara langsung kepada rakyat. Kita tidak mahu wang yang banyak itu tidak sampai ke bawah, trickle down kepada rakyat. Jerayawara ataupun jelajah yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di beberapa negeri khususnya memberi penjelasan berkenaan tentang idea dan juga konsep gagasan madani dan juga kerajaan perpaduan ini. Sehingga setakat ini bagaimana sambutannya kalau dilihat di Peringkat Akar Umbi, YB? Sangat luar biasa. Saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berjaya menunjukkan apa perbezaan, apa pengertian di sebalik madani ini. Ia bukan hanya slogan, ia satu pengertian, dan saya fikir kita kenal Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, beliau seorang yang suka berinteraksi terus dengan rakyat. Dia bukan suka duduk di Menara Gading ataupun hanya tinggal di Putrajaya, walaupun usianya hari ini 10 Ogos ialah hari jadi dia, dan umur dia dah 76 tahun, tetapi dia berjalan lagi laju pada saya. Dia kerja lagi kuat daripada saya. Jadi atas dasar itu saya fikir ia telah memberi satu impak yang positif. Malah kita jaranglah lihat, biasa kalau nasihat kepada orang pimpinan kanan seperti Perdana Menteri ni, jangan ambil risiko. Kalau boleh jangan layan soalan. Perdana Menteri bukan setakat soalan media yang dilayan. Dia berjumpa dengan rakyat, dengan pelajar. Kan ada beberapa insiden yang mungkin kadang-kadang ada dilihat kalau dipetik luar daripada konteks, sedikit tegas sedikit tegas, mungkin tegang dalam beberapa aspek. Tetapi bagi saya baik yang kita ada seorang Perdana Menteri yang berani berdepan dengan bukan saja media. Kita pernah ada Perdana Menteri yang tak nak buat sidang media, kan, sepanjang pentadbiran beliau. Hari ini kita ada PM yang berdepan dengan rakyat. Dan kita tahu kalau soalan tu scripted, takkanlah soalan tu panas macam tu. Tentulah semua soalan tu bagus-bagus mereka. Bukan hantar PDF je. Bukan hantar PDF saja. Jadi atas dasar itu saya fikir rakyat yang matang,
Mereka nak melihat apa yang dipanggil contestation of ideas. Kalau ada perbeza, sebab kita kadang-kadang dalam era media sosial, kita tengok apa yang kita suka saja. Okey. Kita suka pandangan A, kita pun tengok video A, dan cara algoritma dia pun akan tunjuk video A saja. Kalau kita suka B, B saja. Jadi kita tidak ada perbezaan pandangan yang mampu mematangkan kita. Okey. Tetapi PM berdepan dengan perkara tersebut dan menjelaskan soal Malaysia Madani ini ke bawah, dan itu bagi saya satu kekuatan yang kita ada. Okey, baik YB, kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Semuanya Naratif Khas pada malam ini. Hasil perpaduan bersama. Inisiatif sudah bermula. Pembaikan dan pembaharuan dilaksana. Demi negara, rakyat sejahtera. Ketika harapan masih menyala bagi membina negara bangsa. Mandat rakyat paling utama atas nama Malaysia. Langsung Grandstand PRU DUN ke-15 Sabtu 12 Ogos 2023 mulai 8 pagi di TV1 saluran berita RTM dan RTM3. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Bersua kembali Naratif Khas pada malam ini. Naratif politik di Pantai Timur bersama Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi, Nik Ahmad. YB, kalau kita membawa kepada naratif ini, kita masih tidak boleh lari daripada politik kita ini masih bersandarkan kepada politik berasaskan kaum. Baik sama ada politik perkauman ataupun memainkan isu-isu perkauman ataupun isu chauvinis, itu mungkin di perkara yang kedua. Tetapi politik berasaskan kaum itu kita masih tidak boleh lari. Cuma apabila kita bercakap berkenaan di konteks Terengganu dan juga Kelantan ini, konsep Melayu Islam atau Melayu Islam itu banyak dimainkan. Jadi apa mungkin kekuatan yang dipunyai oleh PHBN berjaya untuk menerobos kekuatan yang dimiliki oleh PN ataupun PAS di Kelantan Terengganu? Dia, bagi saya, kalau saya lihatlah pembacaan, pemahaman, interaksi saya sebagai orang yang adalah mak ayah orang Kelantan, waris-waris ni ramai lagi di Kelantan. Saya boleh katakan Kelantan lah, sebab kalau Kelantan ni dia punya identiti PAS dia lebih kuat. Kalau kita tengok sejarah dia, PAS di negeri Terengganu ni dia akan menang, kemudian dia akan kalah lepas penggal. Biasanya. Dia takkan kekal lama. Tapi macam Kelantan ni 1959 sampai 1977, 1990 sampai hari ini. Memang lama. Jadi dia ada pelbagai faktor. Satu, soal agama. Saya tak nafikan. Memang Kelantan ini ada yang dijolokkan dia sebagai Serambi Mekah. Tapi pada masa yang sama, dia juga soal identiti. Okey. Saya suka bagi contoh. Contohnya kalau kita ikuti politik di Britain, orang Liverpool, dia ada identiti mereka sebagai golongan pekerja, golongan industri. Mereka juga rasa mereka ditindas oleh London, dan mereka biasa akan pilih parti buruh. Samalah macam di Kelantan ini, ada sense of sebelum ini terpinggir,
dan mereka bangga dengan mungkin tak pernah disebutlah bangsa Kelantan, tetapi orang Kelantan tu identiti, dan ini kadang-kadang rentas kaum. Ya, malah termasuk kaum Tionghoa, kaum India, kaum Siam. Jadi mereka merasakan memilih pembangkang itu ialah sebagai salah satu cara mereka mendefinisikan diri mereka sebagai orang Kelantan. Okey. Dan juga pada waktu itu, dan sebab itu sampai hari ini kita lihat peranan besar yang dimainkan oleh anak-anak perantau. Okey. Saya tak tahulah, ada yang telahan mengatakan kalau kita tolak yang balik mengundi daripada KL, daripada Johor, Pulau Pinang ni, undi akan swing. Kalau tak swing pun hampir 50-50. Ya, antara BNPH dan antara PAS. Ya. Tetapi ataupun sebelum ini antara BN dan PAS. Tetapi bila balik je, ya, selama ini mereka akan tradisinya undi PAS. Okey. Ada yang mengatakan bukan saja soal agama, tapi satu mereka merasakan ini sebahagian daripada demokrasi, kena ada pembangkang. Sebab kerajaan persekutuan tradisinya dulu Barisan Nasional. Jadi kita kena ada suara. Dahlah kena diskriminasi. Jadi kita sokong PAS. Mereka mandi air di Selangor ni. Dapat pekerjaan, gaji semua Selangor. Kan? Jadi tetapi mereka balik sekali-sekala dan kadang-kadang dia yakinkan pula mak ayah dia undi untuk PAS. Jadi itu faktor yang saya rasa penting, dan saya fikir perkara ini semakin berubah. Okey. Bahawa pengundi-pengundi perantau ini, saya tidak merasakan mereka totok begitu, ya, istilah dia totok lah, makna membuta tuli, tribal kepada satu-satu parti. Ya. Dalam keadaan hari ini mereka dapat lihat soal infrastruktur, mereka sendiri rasa pembangunan yang ada di sini, saya tak fikir tidak ada kesan kepada mereka. Ya. Malah dalam PRU yang lepas, PRU 15, kadar turun mengundi di Kelantan jatuh lebih ketara daripada kawasan-kawasan lain. Memang 2018 tu saya ingat sangat tinggi, dia turun sedikit, tapi Kelantan ni turun lebih. Ya. Bermakna ramai yang mungkin dia tak nak pulang atas beberapa faktor. Jadi itu kita perlu teliti. Tapi memang betul lah, maksudnya faktor PAS ini sangat terikat dengan Pantai Timur, tetapi juga ada berbeza. Kalau kawasan-kawasan bandar, luar bandar, dia ada dinamika dia tersendiri. Yang saya fikir kita perlu lalui, dan corak politik di Kelantan, Terengganu juga berbeza. Kalau Kelantan ini lebih tradisinya lebih dikaitkan dengan Haji Hadi Awang yang dilihat keras. Kalau Kelantan ini lebih banyak pengaruh daripada almarhum Tok Guru Ni Aziz yang lebih lembut dan sophisticated politik dia. Mungkin political fatigue ataupun kelelahan politik yang berlaku dalam kalangan masyarakat meletakkan bukan saja isu politik yang ingin didengar ataupun isu serangan peribadi ataupun isu berkenaan serangan aspek-aspek integriti dan sebagainya, tetapi lebih kepada apa manifesto yang dijanjikan, aspek pembangunan yang dijanjikan. Sudah pasti di pihak pimpinan PN PAS di negeri Kelantan dan Terengganu ada manifesto mereka melihatkan kepada pencapaian telah pun dilaksanakan. Ya, benar ataupun tidak, kita perlu mengakui sekurang-kurangnya ada aspek yang dilakukan mereka sebagai kerajaan negeri. Tetapi apa pula yang ditawarkan oleh PHPN dalam memastikan agar manifesto itu lebih baik dari aspek pembangunan infrastruktur, kemudahan asas, kebajikan, dan juga mungkin memastikan agar masyarakat di Kelantan dan Terengganu menikmati hidup yang bermaruah seperti yang diungkapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri YB. Dia ada beberapa perkara lah yang saya rasa menjadi asas kepada tawaran kami kepada rakyat di Kelantan dan Terengganu. Antara soal pokok ialah soal misalnya tentang soal pentadbiran urusan tanah. Kita tahu ada beberapa kekangan yang ada dan alasan kita mudah, jawapan kita mudah. Mereka sudah, kalau di Kelantan tu mereka sudah ada 33 tahun untuk mentadbir. Jadi tak bolehlah nak seolah-olah cuci tangan kepada masalah-masalah yang ada. Bukan semua itu soal duit daripada kerajaan persekutuan. Setengah itu soal tadbir urus, setengah itu soal profesionalisme dan setengah itu soal keazaman politik. Masalah air misalnya. Jawapan saya bertanya di Parlimen sebagai ahli Parlimen Pembangkang tahun 2022 kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, mantan Menteri Alam Sekitar dan Air. Saya tanya apa punca masalah bekalan air di Kelantan. Dia kata punca utamanya ialah masalah tadbir urus air Kelantan Sdn Bhd. Ini jawapan Tuan Ibrahim. Jadi soal-soal ini yang bagi saya kita perlu atasi supaya kita dapat tengok satu
masalah infrastruktur di Kelantan, khususnya lah Terengganu pun ada juga, walaupun negerinya negeri kaya dengan minyak. Tetapi masalah infrastruktur yang bermasalah ini, dia menjejaskan satu, kalau macam air ni, dia menjejaskan kesihatan malah nyawa. Tetapi pada masa yang sama juga ia menjejaskan tentang soal ekonomi. Siapa nak melabur? Kalau air pun susah nak dapat. Saya tahu ada beberapa syarikat gedung membeli belah yang besar. Mereka terpaksa membelanjakan beratus ribu nak buat loji air di tempat mereka sahaja. Supaya mereka dapat bekalan air yang berdaya harap. Jadi dan kita tahulah dulu pernah Ning Amar misalnya pernah bila disebut ada satu gedung membeli belah tu tak ada air, dia katakan dia duduk sebelah sungai je, ambil lah air sungai tu. Kan, jadi itu attitude, sikap yang mereka ada. Dan saya fikir tawaran kita mudah untuk selesaikan, sebab kalau tak selesai isu-isu kecil ni, tak payah nak cakap pasal Islamic City ke, ada beberapa gagasan besar yang mereka bercakap. Sebab masalah air ni, ini masalah taharah, masalah nak menyucikan untuk ibadah khusus ni. Paling asas. Paling asas dalam sesebuah negara, lagi-lagi yang bercakap tentang agama. Jadi sebab itu kita nak selesaikan dulu isu-isu infrastruktur asas ini, supaya ideal dia apa? Ideal dia macam ada disebut dalam perdebatan antara Rafizi dengan Syahir. Saudara Syahir kata orang Kelantan ni hebat, dia boleh pergi merantau. Betul. Tetapi bayangkan, kalau orang Kelantan ini lebih ramai yang tinggal di negeri, ia dapat menjana kekuatan ekonomi, bukan sekali setahun saja balik beraya baru ada pembangunan ekonomi yang, ataupun kuasa beli yang tinggi, ataupun sebab hantar duit kat mak bapak, itu dah jadi remittance ekonomi macam Bangladesh, macam Indonesia, Filipina. Kita nak jadi negeri yang dapat menggembling kekuatan kepakaran. Memang Kelantan hebat. Tokoh korporat sampailah penjaja-penjaja kecil. Kalau dalam bidang perniagaan orang Melayu di KL, saya boleh katakan majoriti besar dia orang Kelantan. Ramai usahawan dan juga jutawan. Betul. Jadi sebab itu lebih baik kita dapat banyak, kalaupun mereka tak pulang terus, kurang-kurangnya mereka melabur perniagaan, buka kedai dan sebagainya di negeri Kelantan yang dapat bagi peluang. Soal gaji, saya tahu, saya boleh bercakap dengan anak muda di sana. Kita tahulah realiti atas kertas, gaji sekarang saudara Fizi bercakap tentang nak naikkan lagi menerusi dasar gaji progresif. Kita ada gaji minima 1,500. Di Kelantan banyak perniagaan-perniagaan kecil, dia bayar secara tak tahulah bawah meja ke, secara informal ke, bayar bawah RM1,000. Sebab di sana tak ada kuasa beli. Jadi itu satu perkara yang sangat, bagi saya, satu penyakit ekonomi yang hanya boleh diselesaikan ada kerajaan yang betul-betul komited nak selesaikan infrastruktur asas, berikan peluang ekonomi yang lebih besar, dan memastikan ketelusan. Bukan soal nak bercakap slogan agama ke slogan apa, tetapi memang betul-betul telus supaya tidak ada keterisan dalam peruntukan yang dibekalkan. Saya menyentuh berkenaan tentang isu air tersebut. YB dalam kenyataan mengatakan kerajaan tidak teragak-agak kalau sekiranya masalah ini berterusan. AKSB akan diambil alih menerusi suatu peruntukan undang-undang. Jadi bagaimana dalam unsur teknikal itu, apakah ia boleh direalisasikan dan apa impaknya kalau pengambil alihan itu berlaku untuk AKSB, YB? Kita ada akta perkhidmatan industri air, apa yang biasa dipanggil dengan nama pendek Inggerisnya WASIA. Dan dalam WASIA ini dia ada Section 114, yang mana kerajaan persekutuan boleh mengambil alih satu operator air, dan kemudian sebenarnya bukan ambil alih untuk takbir terus, tetapi kita boleh susun semula, kita boleh misalnya tender, biarlah syarikat mana yang nak masuk, syarikat operator air banyak di negara kita ni, mereka boleh masuk buat bidaan, kita rasa mereka layak, maka mereka dapat, dan mereka diberi masa yang tertentu. Itu semua boleh dibuat, dan klausa ini hampir digunakan tahun 2013 atau 14 pada zaman Tan Sri Khalid, arwah Tan Sri Khalid, ketika ada konflik isu air Selangor dan Kerajaan Persekutuan pada waktu itu. Jadi saya tidak mengatakan ini pilihan utama kita, tetapi macam disebut, kita secara terbuka, kita dah bercakap dengan kerajaan negeri, PM dah panggil mesyuarat, MB hadir, Air Kelantan hadir, kita akan bantu. Mereka ada beberapa permintaan. Cuma permintaan mereka tu 8 bilion ringgit lah. Untuk 3,000 juta liter air sehari. Sedangkan keperluan Kelantan ni 700 juta liter air sehari saja.
So kita tak mampulah nak bagi 8 bilion dan tak perlu pun. Jadi kita akan tengok apa yang perlu, yang tu kita akan segerakan. Itu dalam proses. Kita nak segerakan peruntukan itu. Tak kiralah siapa menang selepas ini, kita akan tetap salurkan wang itu sebab ini isu rakyat. Tetapi kita khuatir sekiranya masalah tabik urus tak selesai. Saya bagi contoh apa? Baru-baru ni Hari Raya, bonus Lembaga Pengarah Air Kelantan Sdn Bhd RM10,000. Dia kata memang untuk kaki tangan biasa RM200. Okeylah, RM200 tu saya ingat saya boleh terima sebab dia kata untuk bantu sambutan Hari Raya. Tapi apa perlu RM10,000 dalam syarikat yang bermasalah nak sambut Hari Raya bagi pada lembaga pengarah yang kita tahu mereka bukan datang, mereka bukan full time. Mereka datang hanya untuk mesyuarat. Jadi dan kalaulah Air Kelantan ni dapat keuntungan besar, air bersih baik, saya fikir bolehlah dipertimbangkan. Mungkin bonus lebih penting daripada air? Mungkin. Jadi sebab itu bagi saya, sebab itu kerisauan saya. Kita takut bila kita bagi duit, masalah sebagaimana disebut oleh Tuan Ibrahim, masalah takbir urus AKSB ini tak selesai, maka kita akan tengok perkara ini berulang dan rakyat Kelantan berhak sesuatu yang lebih baik. Jadi kita meletakkan option 114 untuk Kerajaan Persekutuan ambil alih ini sebagai satu final ataupun last resort. Maknanya bukan pilihan sekarang, tetapi sekiranya tidak nampak prestasi yang baik, kita akan mempertimbangkan langkah tersebut untuk kita laksanakan. Okey, YB, kita akan lanjutkan perbualan kita dan juga perbincangan kita. Kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Naratif Khas. PRU Don Kelate ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Nak cek mana daftar pemilih tu? Ceklah di MySPR Semak. Inilah masanya. Orang Kelate pakat tubik ngundi belaka. Yang sahih hanya di ATM. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Bersua kembali Naratif Khas pada malam ini, naratif politik di Pantai Timur, YB Tuan Nik Nazmi. Ada kenyataan oleh seorang ahli politik yang menyatakan bahawasanya pembangunan yang tidak dinikmati seharusnya di negeri Kelantan ini adalah disebabkan Kerajaan Persekutuan. 80% adalah kesalahan Kerajaan Persekutuan. Tapi ada yang memandang kerana beliau juga pernah berada dalam Kerajaan Persekutuan sebelum ini, maka ibarat menepuk air dalam dulang terkena muka sendiri. Jadi, seolah-olah diibaratkan mengapa tidak dilakukan sewaktu mereka ini berada dalam Kerajaan Persekutuan. Jadi perkara ini yang dibangkitkan oleh PHBN kerana penyelesaian isu itu bukan hanya pada ketika PRU DUN tetapi perlu dilunaskan sewaktu kerajaan yang ada pada ketika dahulu memegang perjawatan. YB. Macam saya kata, saya tak nafikanlah bahawa Kelantan pernah disisihkan. Saya faham sangat tentang isu itu. Contohnya lebuh raya. Nak je sampai Kelantan, dia stop. Lapangan terbang.
lapangan terbang negeri lain yang tak berapa ada orang besar. Kan? Tetapi lapangan terbang di Kelantan sebelum ni dia tak besarkan dengan kapasiti yang sesuai. Sekarang dah mula sejak saya ingat 2017 2018 proses itu telah berlaku dan diteruskan. Jadi memang perkara itu pernah berlaku dan kita tak nafikan. Tetapi pada masa yang sama kita juga kena, saya fikir kalau pentadbiran negeri Kelantan mereka juga kena cermin diri sendiri. Sampai bila nak salahkan pihak yang lain. Memang betul ada perkara disisihkan, itu setengahnya di luar kawalan mereka, kecualilah tempoh ketika mereka berada di Kerajaan Persekutuan, yang mana itu pun kita tengok tak banyak benda berubah pun. Tetapi dalam kita cakap soal diskriminasi, disisihkan dan sebagainya, tetapi bagaimana pula dalam benda-benda yang ada di dalam bidang kuasa mereka? Saya balik kepada isu air. Ya, betul, ada perlu modal besar dan sebagainya. Kerajaan Persekutuan ada sediakan pengurusan aset air. Tetapi operasi itu dikendalikan oleh kerajaan negeri. Sejauh mana mereka dapat memastikan operasi air itu efisien dalam bidang kuasa mereka. Soal pentadbiran tanah, soal perancangan bandar. Siapa yang biasa pergi ke Kota Baru? Kota Baru ni bandar yang sangat pesat. Boleh perasan bahawa banyak tempat tak ada longkang. Dan kalau ada longkang, ia tidak diurus dengan baik. Itu tak ada kaitan dengan Kerajaan Persekutuan. Itu di bawah PBT, di bawah keseliaan kerajaan negeri. Kenapa perkara-perkara ini tak diambil kira, sedangkan Kota Baru ni pesat membangun, dah ada macam-macam, tetapi benda-benda asas itu tidak selesai. Lepas tu bila banjir, kita terkejut. Of course, memang betul sebahagian besar banjir Kelantan ni, banjir monsun yang sebab kedudukan geografi, delta dan sebagainya tu, dia memang akan berlaku. Susah nak dielakkan, tetapi ada perkara yang dalam bidang kuasa kita. Kan? Mana Tuhan bagi kita akal. Apa yang kita boleh buat, kita buat. Kita tak ada alasan untuk perkara-perkara yang di dalam bidang kuasa kita. Jadi sebab itu bagi saya nak memainkan blame game, nak menyalahkan Kerajaan Persekutuan semata-mata, itu tak boleh, tak laku dah. Kerajaan Pakatan Harapan kita bagi 400 juta. Saya bagi contoh, mungkin benda ni dilihat kecil, tetapi bagi saya sangat relevan bagi sebuah negeri yang mempunyai kadar kemiskinan tertinggi di negara kita, di mana kereta rasmi ni bukan MB saja, kereta rasmi Exco, Mercedes. Saya pernah jadi Exco Selangor, bukan hanya Exco, MB Selangor pakai Toyota Camry. Kalau berlumba kereta, memang MB Kelantan akan kalahkan MB Selangor lah, sebab dia pakai Mercedes. Itu nak selesa lawat kawasan tu. Nak selesa. Tapi bagi saya, dia satu, saya tak salah kalau negeri itu dah kaya, dah baik. Tak apa, kemudahan untuk pemimpin untuk dia buat kerja. Tetapi perlu ke benda itu dalam keadaan dan gaji dinaikkan? Allowance pemimpin dinaikkan dalam keadaan rakyat itu susah. Macam saya kata, banyak lagi orang terima gaji bawah RM1,000 di negeri Kelantan dalam sektor informal. Jadi bagi saya itu satu jenayah yang berada dalam bidang kuasa ni. Tak ada siapa suruh dia naik gaji, tak ada siapa suruh dia tukar kereta, ataupun boleh pakai tukar kereta yang lebih sederhana. Kan? Jadi PM pun pakai peloton perdana. Kan? Jadi itu yang saya rasa agak hipokrit lah bila bercakap nak salahkan Kerajaan Persekutuan semata-mata. Cuma YB, bila bercakap berkenaan tentang penawaran, kalau tadi YB banyak bercerita berkenaan tentang apa yang seharusnya dan tidak dilakukan oleh pimpinan kerajaan di negeri Kelantan, tetapi kita juga bercakap tentang perbandingan timbang tara penawaran PHBN di negeri Kelantan. Timbalan Persujah IPAS menyatakan manifesto ataupun penawaran PHBN ini mungkin adalah manifesto lama ataupun penawaran lama. Contoh berkenaan tentang isu diskaun, itu adalah pernah dibuat oleh PAS di negeri Kelantan, dan juga tunggakan bil tanah juga adalah sehingga 50% pernah dibuat juga, dan cukai pintu yang dihapuskan itu pernah juga dibuat oleh PAS. Jadi tidakkah itu hanya copy paste kepada apa yang pernah dilakukan oleh PAS? Kita bercakap tentang tawaran kita untuk bergerak ke depan. Itu semua mungkin pernah dilakukan, tetapi ini tawaran spesifik untuk masa akan datang ini. Dan bagi kita, apa perkara pokok dia? Dia perkara pokok ni di Kelantan ini, di mana soal kos-kos ini sangat tinggi, sedangkan macam saya kata, kuasa beli rakyat, pendapatan rakyat itu sangat kecil. Jadi pendekatan kita ialah untuk memudahkan. Soal menyelesaikan isu air, kita tak nampak itu disebut dalam manifesto kita.
itu kita tak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri sehingga hari ini. Ya, selain daripada nak minta duit, ya, dan minta duit pula dia minta 4-5 kali ganda daripada keperluan negeri Kelantan. Itu yang kita fikir perkara yang sangat pelik lah. Ya, jadi tapi mereka sering kali kata tidak cukup apa yang disalurkan oleh kerajaan persekutuan. Sebab itu saya balik pada soal tadbir urus, ya, dan Air Kelantan Sdn Bhd. Ada insiden baru-baru ini tular di laman di internet tentang 2 kali yang mana permohonan Air Kelantan Sdn Bhd untuk buat rundingan secara terus untuk projek air. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara minta dibuat secara tender terbuka. Mereka rayu kepada menteri Tuan Ibrahim pada waktu itu, dan Tuan Ibrahim lulus sekali dan dia tolak satu lagi. Tetapi mereka rayu lagi yang satu tu dengan alasan surat daripada MB dan Exco dengan alasan bahawa mereka telah pun award projek tersebut. Lulus belum, tapi mereka dah award. Okey, jadi itu maknanya memang cara buat tu pun tak betul. Jadi lepas itu Tuan Ibrahim minit, ya, kalau kita tengok surat yang ada tular tu, dia tulis lulus dengan amaran. Jadi atas dasar itu, bagi saya itulah masalah tadbir urus yang kita bercakap. Kan, kenapa sebagaimana diakui oleh Tuan Ibrahim, macam mana air di Kelantan nak selesai kalau perjalanan syarikat mereka itu tidak telus, tidak terbuka dan tidak mampu mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi banyak ketirisan yang memberi kesan kepada kemampuan Air Kelantan Sdn Bhd untuk menyediakan infrastruktur yang terbaik untuk rakyat negeri Kelantan. Okey, daripada isu yang bersifat nasional dan juga isu-isu yang bersifat pembangunan negeri dan juga isu keperluan dan juga kebajikan negeri, kita berbalik kepada kekuatan calon yang akan ditempatkan berbaki beberapa jam sebelum hari pengundian sebenar nanti. Sudah pasti di Kelantan dan Terengganu mungkin sentimennya itu berbeza kalau kita bandingkan dengan di Selangor. Penerimaan di Selangor mungkin lebih melihatkan kepada idea manifesto, tetapi di negeri seperti itu mereka berkehendakkan agar calon tempatan dan juga membawa sentimen tempatan itu diperlukan. Di Terengganu misalnya, kita melihat bagaimana insiden yang berlaku. Datuk Ketua PAS Pusat menolak seorang calon yang bukan daripada negeri Terengganu untuk ditempatkan walaupun beliau baru saja menyertai parti PAS. Jadi ini menggambarkan bahawasanya kekuatan dan juga penerimaan masyarakat tempatan itu perlu di Terengganu dan juga di Kelantan. Apa PHBN mempunyai kekuatan calon sebagai calon yang berkaliber dan juga anak tempatan ditempatkan di Kelantan dan Terengganu? Ya, kalau kita lihat malah sebenarnya PAS sebelum ini sikap mereka lebih lebih anjal, lebih fleksibel dalam soal calon. Seawal tahun 59, almarhum Datuk On Jaafar, Parti Negara ketika itu, lepas keluar daripada UMNO, beliau diberi peluang bertanding di Kuala Terengganu. Dia orang Johor. Tapi atas dasar waktu itu Parti Negara dan PAS bersama-sama diberi peluang. Dan banyak lagi, kata silap saya, Dr. Burhanuddin Al-Helmi, orang Perak, diberi tempat. Sebab waktu itu mereka merasakan Kelantan Terengganu ini antara tempat yang boleh menang. Ya, dan sampailah ke pimpinan seperti Saudara Mat Sabu sendiri, Khalid Samad, mereka pernah menang. Arwah Salahuddin Ayub, bukan orang Kelantan, pernah menang. Mungkin Khalid Samad tak pernah menang tapi pernah bertanding. Mat Sabu dengan Salahuddin Ayub pernah menang, ya, ketika atas tiket PAS. Tetapi saya di peringkat PH memang kita letak semua orang Kelantan atau Terengganu yang bertanding. Ada seorang tu dah jadi dia orang berkahwin dengan orang Terengganu yang bercalon kami di Mane, Eka Lisut. Dah berpuluh-puluh tahun duduk. Kalau dengar cakap pun saya tak tahu dia tu bukan orang sana. Memang memahami masyarakat sana. Yang lain tu semua makna orang asal di sana. Daripada segi mungkin luar daerah dan sebagainya, saya boleh katakan kebanyakannya daripada mereka bertanding di mana mereka berasal. Mana kampung Dun tu atau dalam kawasan sama. Adalah sikit sebanyak yang pindah sikit. Tetapi kita juga nak ada keseimbangan perwakilan wanita di Kelantan, Terengganu ada perwakilan wanita, perwakilan anak muda. Kita ada di Kelantan dan Terengganu yang profesional, yang ada pengalaman. Jadi kita imbangi perkara-perkara tersebut. Tapi kebanyakannya saya boleh katakan adalah hampir kesemua, kecuali satu ialah orang negeri tersebut. Dan kebanyakan, sebahagian besar merupakan bertanding di dalam kawasan mereka tersendiri. Okey, itu membawa kita pada persoalan poster boy ataupun calon menteri besar. Mungkin di Terengganu kita nampak lebih jelas kepada Datuk Samsuri dan juga mungkin Datuk Ahmad Said yang mewakili UMNO PN dan juga Datuk Samsuri untuk
Perikatan Nasional PAS. Cuma di Kelantan ini masih samar-samar ya, kerana calon PAS juga masih belum memastikan agar penyandang MB itu akan dibawa untuk calon Menteri Besar seterusnya. Malah PHBN juga, Datuk Seri Ahmad Zahid juga mengumumkan selepas keputusan diumumkan, kalau sekiranya PHBN menang, maka baru akan diumumkan calon Menteri Besar. Apa pentingnya pengumuman calon Menteri Besar ini diadakan awal sebelum hari pengundian supaya mungkin membawa suatu naratif kekuatan untuk membawa jentera parti negeri di kedua-dua negeri tersebut? Dia saya fikir ialah kalau dapat umum awal tu memang cantik. Ya. Tetapi dalam konteks yang tertentu maka perkara itu ada ruang untuk kita tidak namakan. Ya. Macam betul lah Terengganu memang jelas kedua-dua pihak. Kalau di Kelantan kedua-dua pihak juga tidak namakan. Kalau di Selangor, ambil lari sedikit. Kalau di Selangor, PHBN kita dah umumkan Datuk Seri Amiruddin Syari kekal. Okay. Tapi tidak ada perubahan ya? Dengan dengarnya, cakap-cakapnya lain tak ada. Kedengarannya. Tak ada perubahan. Okay. Tak ada perubahan. Tapi kalau di peringkat pembangkang, baru-baru ini statement walaupun mungkin ada setengah calon mengisytiharkan diri mereka calon Menteri Besar, tetapi kenyataan daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengatakan kita tengok dulu siapa yang menang. Okay. Jadi bagi saya itu perkara nombor 2 lah. Kita menang di Selangor. Pengalaman saya waktu itu daripada kita 2 kerusi pembangkang, kita dapat 36 dalam bentuk kerajaan negeri. Waktu itu kita membayangkan barisan alternatif zaman tu, barisan alternatif keadilan dan PAS, kita membayangkan sama ada pengerusi keadilan Selangor iaitu arwah Tan Sri Khalid ataupun Datuk Hassan Ali, Pesuruhjaya PAS Selangor. Jadi bila menang tu baru kita berbincang. Jadi bagi saya itu taklah orang kata segala-galanya untuk ada poster boy itu. Poster boy itu mungkin boleh bagi beberapa nilai tambah, tetapi bukanlah faktor penentu. Okey, baik, penjelasan yang komprehensif dan konklusif. Wabi, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk menutup Naratif Khas pada malam ini. PRU Don Selangor ke-15, adakah anda salah seorang pengundi? Irama joget menawan hati. Segera semak daftar pemilih melalui MySPR Semak. Melawati namanya bukit, indah bermain di pandang mata. Badan dihayun. Inilah masanya. Orang Selangor, pilihan di tangan anda. Yang sahih di RTM. Anda mungkin salah seorang pengundi PRU Don Nogoi 9/5 boleh? Jangan lupa semak tompek dan saluran mengundi anda doket MySPR Semak. Orang-orang Negeri Sembilan, jangan lupa tanggungjawab kita. Ingat, satu undian boleh mengubah masa depan kita. Yang sahih di RTM. So, kembali Naratif Khas pada malam ini bersama Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad, Naib Presiden Keadilan merangkap pengerusi keadilan Kelantan dan juga Terengganu, juga dilantik sebagai pengerusi Majlis Pimpinan Negeri di Kelantan dan juga Terengganu. YB, mungkin kita melihat pada ketika PRU 15 ini digambarkan sebagai unprecedented. PHBN berkolaborasi dan juga bekerjasama. Bukan dikatakan sebagai gabungan tetapi digambarkan sebagai suatu bentuk kerjasama politik. Jadi dalam perihal ini sudah pasti akan ada pihak yang cuba untuk mencari sebarang
sebarang lakuna ataupun sebarang kelemahan di antara kedua-dua gabungan parti, dan ini akan dimainkan lebih-lebih lagi di kawasan yang kerusinya itu dimenangi oleh pembangkang ataupun contohnya di Kelantan dan Terengganu. Jadi apa mungkin pada ketika ini kekuatan yang dimiliki oleh PHBN sebenarnya boleh membawa kepada pengaruh yang signifikan untuk Kelantan dan Terengganu yang kita sedia maklum digambarkan sebagai fixed deposit bagi PAS atau Perikatan Nasional. Memang saya selalu menggunakan istilah kalau saya berceramah kat Kelantan tu, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ni, kita bukan kahwin paksa, tapi kita kahwin yang diaturkan oleh mak ayah. Dia balik-balik rumah dia suruh kahwin. Dulu kita bergaduh. Tiba-tiba dia suruh kita kahwin. Jadi tak sempat nak dating. Kalau orang Kelantan panggil gewe. Dia tak sempat. Jadi dia tak kenal, tak apa, terus tak mesra tak ni, tiba-tiba disuruh kahwin. Dulu bergaduh, suruh kahwin. So sekarang kita dalam tempoh untuk mengenal hati budi. Memang saya seumur hidup tak pernah dalam barisan, tak pernah dalam UMNO. Tiba-tiba nak pergi program ada dacing tu, kita rasa. Tidak pernah ke WTC? PWTC saya pernah pergi pesta buku lah kat bawah kan, tapi tak pernah naik atas bangunan, tak pernah. Memang sedikit janggal, tetapi sama juga orang panggil sekarang apa, metaverse kita tengok pimpinan macam Jamal Yunus pergi ke program DAP dan seterusnya, banyak lagi. Jadi tetapi bagi saya bukan soal kita tidak ada perbezaan, tetapi kita nak dalam keadaan kita tahu dalam pilihan raya yang lepas tidak ada majoriti, kita perlu bersama untuk kestabilan. Malah Perikatan Nasional juga ditawarkan untuk bersama. Mereka menolak, dan bagi saya walaupun ada orang kata itu biadab dan sebagainya, tapi itu hak demokrasi. Saya juga, bagi saya pembangkang ada peranan. Tetapi kena jadi pembangkang yang baik. Datang parlimen, tanya. Sekarang pertama kali kita ada PMQ. Kan? Tanya PM tiap-tiap minggu. Dan kalau buktikan dengan baik, 4 tahun akan datang PRU, mungkin rakyat akan bagi ke mandat kepada mereka. Tapi bukan sekarang, mereka duk canang kita menang 6 negeri, kita tukar PM. Kan? Itu tidak baik sebab kita dah melalui proses ketidakstabilan itu begitu lama. Jadi bercakap tentang di Kelantan dan Terengganu, alhamdulillah saya dapat, sebab kita punya pendirian di Pakatan Harapan, kedua-dua negeri ini kita sedar bahawa Pakatan Harapan buat masa ini tidak ada kerusi. Kita juga relatifnya baru di kedua-dua negeri. Jadi kita memberikan Barisan Nasional khususnya UMNO sebagai peranan peneraju di kedua-dua negeri. Dan saya boleh katakan tidak ada kekok. Yalah, biasa ada pandangan sikit berbeza, itu dalam keadilan pun ada, dalam Pakatan Harapan pun ada, itu benda biasa. Cuma ia dapat diuruskan dengan baik, dan sinergi itu bagi saya sangat-sangat positif untuk kita memastikan. Dan saya dapat tengoklah sebab keinginan untuk berubah itu sangat tinggi. Maka kerjasama dia sangat erat, sebab bagi saya kata ini antara peluang terbaik. Kita tahu betul istilah yang dipikirkan oleh PAS ialah fixed deposit. Maka hanya dengan gandengan, sebab dulu biasa 3 penjuru, PHBN, PN atau PAS. Sekarang PHBN bergabung. Saya tahu ada beberapa tempat yang gabung tu pun tak cukup lagi kalau dalam keadaan status quo. Tetapi ini adalah potensi dalam keadaan kita sebagai yang pihak lawan adalah favourite. Gandengan kita ini mampu memberi lonjakan, dan kita dapat selesaikan misalnya soal rundingan kerusi dengan sangat-sangat positif di kedua-dua negeri, sebab keinginan dia jelas untuk kita memastikan kita memberi saingan terbaik kepada Perikatan Nasional PAS di kedua-dua negeri. Pembahagian itu berjalan lancar seperti yang dimahukan. Cuma apabila YB bercakap berkenaan sehingga setakat ini PH masih belum mempunyai kerusi di Kelantan khususnya, dan juga untuk menerobos ataupun menebak di kawasan Terengganu, apa ia disebabkan faktor mungkin penolakan kepada PH kerana isu-isu dimainkan adalah isu tentang penindasan kepada orang Islam, Melayu, dan juga isu liberal yang dimainkan. Malah isu yang dibawa tentang DAP juga membawa kepada suatu gambaran yang negatif kepada PH. Dia sebenarnya dia bila kita bercakap pada kita bercakap merujuk kepada PAS, dia tidak boleh lari daripada dalil. Jadi suatu ketika dahulu pernah Tuan Guru Haji Hadi Awang pernah peluk Lim Kit Siang. Jadi tapi sebab dia dalil, dia kata boleh, halal, maka okey. Tapi bila tiba-tiba dia kata haram. Malah bukan hanya DAP, dia kata kita pun musuh Islam, dia gelarkan. Kita ingat tahun 80-an di Terengganu, kes
kalau kadi kerajaan yang nikahkan, maka mereka akan kahwin semula, nikah semula dengan kadi PAS, sebab mereka tak yakin dengan kadi kerajaan Taghut. Istilah ni orang zaman tu ingatlah, siapa yang dalam gerakan dakwah. Makan sembelihan, tak makan sembelihan orang solat parti Jumaat. lain, solat 2 imam. Jadi apa yang saya nak katakan ialah, saya tak nafikan ada memang tuduhan itu ada bagi kesan. Tetapi saya juga yakin, kalau macam dulu bagaimana almarhum Tuan Guru ni Aziz dapat yakinkan rakyat negeri Kelantan untuk boleh bersama dengan DAP ketika itu. Malah Haji Hadi sendiri pun turut menerima dengan tangan terbuka. Maka saya tidak melihat itu sebagai isu utama kalau kita mampu untuk jelaskan. Dan saya juga fikir tidak seperti momokkan orang-orang tertentu yang orang Kelantan ni jumut, orang Terengganu ni jumut. Tak betul. Tapi mungkin kita kena ada usaha yang lebih. Dan kita tahu bahawa dia punya undi orang Melayu di Kelantan Terengganu ini tidaklah uniform. Dia tidak sekata. Ada beberapa faktor. Jadi kalau kita dapat sentuh tentang soal gaji, kita dapat, dan kita tahu penerima besar gaji rendah ni ialah orang Melayu, Bumi Putera. Kita dapat sentuh tentang isu itu, kita akan dapat kemenangan. Kalau kita dapat selesaikan isu, dapat noktahkan isu kemiskinan sebagaimana yang dikendaki oleh Perdana Menteri. Miskin tegar. Itu juga majoritinya orang Melayu dan majoritinya berada di Kelantan adalah tahap yang tertinggi. Tetapi kalau kita nak bercakap bahawa kita ini lebih Melayu, lebih Islam, memang kita tak akan menang perlawanan tersebut. Mungkin UMNO mereka ada sedikit kekuatan sebab mereka ada tradisi yang dekat dengan politik sebegitu, tapi macam keadilan kita berbeza, amanah pun berbeza. Jadi kita kena main sedikit berbeza, kita tekankan soal periuk nasi. Dan akhir sekali apa yang saya nak tekankan, kita pernah ada kerusi. Keadilan pernah mempunyai dalam satu ketika kita ada wakil rakyat daripada Perlis sampai ke Sabah termasuk Kelantan Terengganu. Betul waktu itu kita bersama dengan PAS. Tetapi maksudnya nak kata kita tidak ada kekuatan tersendiri tak betul, sebab kalau kita lihat PAS pertama kali menang di Kelantan kali ini 1990 gelombang 46. Kemudian 99 reformasi. Jadi ada sumbangan daripada luar. InsyaAllah YB, kita harapkan agar apa yang telah pun diumumkan dan juga diluncurkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri akan membuka perspektif dan juga minda pengundi-pengundi khususnya untuk melihat tawaran-tawaran yang ditawarkan bukan sahaja dari peringkat persekutuan tapi juga untuk kebajikan dan juga kemaslahatan di peringkat kerajaan negeri dan sebagainya. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada YB dan juga mungkin jentera-jentera yang akan bertanding pada hari pengundian sebenar dan akan diumumkan keputusannya pada 12 Ogos 2023. Terima kasih bagi Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad kerana bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah kita akan bersama kembali. Dan juga jangan lupa grandstand bagi hari pengundian 12 Ogos 2023 bermula 8 pagi. Terima kasih bersama kami. Assalamualaikum. Salam Malaysia.